Jangan buat lebih kurang dengan solat. Jangan saja-saja lewatkan solat, apatah lagi meninggalkan solat. Jangan. Tak jumpa kita redha Allah Subhanahu wa ta'ala kalau itulah cara hidup kita. Carilah keredaan Allah di dalam hidup kita ini dengan kita ikut apa yang Nabi ajar kepada kita. Tak ada rugi. Apa yang ayahda Tuan Imam baca tadi maghrib tadi, ayahda Tuan Imam baca surah Muhammad pada juzuk yang ke-26. Cek ayahda baca tadi ayat nombor 2, start ayat 1 sampailah ayat 6, 7 ke bawah. Antaranya ayat nombor 2, walladzina amanu wa amilus salihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Pegang ini Allah kata, dan orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh serta mereka itu beriman bima nuzzila ala Muhammad, terhadap apa yang telah diturunkan ke atas Muhammad. Maka orang macam ni, kata Allah, pertama dia tahu apa yang turun kepada Rasulullah haqqun min rabbihim, adalah kebenaran dari Tuhan mereka Allah. Mereka tak bantah, mereka tak ada masalah nak ikut Rasulullah dalam apa saja kehidupan mereka. Dan orang seperti ini, kata Allah, kaffara anhum sayyi'atihim, akan dihapuskan dosa kesalahan mereka, wa aslaha balahum, dan akan dibaiki, akan Allah jadikan baik hal ehwal hidup mereka. Ini janji Allah. Allah sebut dengan wa aslah, islah repair, bagi elok. Allah akan bagi elok hidup kita, insya-Allah. Itu janji Allah. Syarat ikut Islam, ikut Rasulullah. Dan itulah para sahabat. Nak mati pun beringat solat lagi. Allah terburai dah. Tanya ayah dah semayang ke belum? Umar Abdullah anak jawab, baru rakaat pertama ayah ditikam, pingsan pula Umar. Sedar-sedar tanya lagi, ambulans dah sampai belum? Tak tanya ambulans. Tanya lagi, ayah dah solat belum? Tak tanya dah telefon 911 ke 911 atau 999. Hak tu tak tanya, tanya solat. Tuan boleh bayang dah iman sahabat macam mana. Padan Allah redha, radhiyallahu anhum. Sebab tu Allah redha, sebab solat agenda nombor 1 mereka. Ya, kita solat main-main, tinggal solat buat lebih kurang, tak ada kerja, waktu lapang saja lewat-lewat solat. Allah tak suka, tuan-tuan. Nabi tak suka perangai macam tu. Kita kena berubah. Kita kena pastikan solat kita sempurna, sehabis baik kita perform kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kalau kita nak sembah kehebatan Umar radhiyallahu anhu. Tak ada sahabat yang boleh nampak depan mata dia perang berlaku. Umar ketika sahabat nama Sariyah sedang terkepung dalam perang Qadisiyah, Umar di Madinah sedang berkhutbah. Umar sedang berkhutbah di Madinah. Tiba-tiba tengah-tengah khutbah Umar berkata, larilah
ke gunung, larilah ke gunung, wahai Sariyah. Yang sahabat di bawah terperanjat, nitek pun tebak tambah ke lari ke gunung, ke tajuk tek ke gunung. Sahabat sudah heran, rupanya Umar sudah nampak depan mata dia Sariyah yang berada di Qadisiyah di sempadan Iraq sedang terkepung ketika bertemu dengan Parsi. Bagaimana Umar nampak ada gunung di belakang, lalu Umar bertempik supaya Sariyah tarik tentera dia dan lari sedikit ke belakang untuk mempertahankan diri. Apabila selesai perang Qadisiyah, Sariyah ditanya, adakah benda pelik? Dia kata ada. Aku mendengar suara Umar Al-Khattab memerintahkan aku menarik bala tentera pergi ke gunung. Tuan boleh bayar? Handphone tak ada, WhatsApp tak ada, apa pun tak ada. Allah kirim suara Umar ke perbatasan Iraq di Qadisiyah. Inilah iman, tuan-tuan. Inilah takwa. Inilah kehaibatan. Kita tak ada lah sampai tahap tu terpaksa guna WhatsApp, ambil meletup handphone. Tambah tengok keputusan bila raya hangat, baby hancur. Tuan-tuan, kedua pagi bangun lena. Ala kulihal tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sanusi, pimpinlah negeri kita ke arah iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta semua lapisan masyarakat menerima keputusan ini dengan dada dan hati yang lapang. Ini adalah pilihan rakyat yang rakyat sudah buat pilihan. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, berita selanjutnya Astro Awam. Muslimin dan muslimat sekalian, kita nak sebut ini Umar. Allahu Akbar, hebat. Baik, Umar dia kaya. Baik tu tuan-tuan, jangan ingat sahabat ni leke. Jangan ingat sahabat ni jenis tawaduk, zuhud tak bertepat. Dah zuhud, jubah pun lebih kurang. Walaupun Umar jubah dia bertampung ketika mana Sayyidina Abbas mengiringi Umar pergi ke Baitul Maqdis untuk membuka kota Al-Quds di bawah tangan pimpinan Islam Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Waktu tu Yahudi kalah, tentera Salib kalah, maka Umar dijemput untuk menyaksikan pembukaan kota Al-Quds. Nak serah kunci tu kepada Umar Al-Khattab, bukan main-main. Dia ada kunci bandar. Tuan-tuan, Umar pergi dengan jubah yang bertampal 17, diiring oleh ayah saudara Nabi Abbas bin Abdul Muttalib yang pakaian dia kemas cantik elok, sehingga tentera Yahudi dan Kristian telah tersilap sambut. Mereka pergi sambut Sayyidina Abbas kerana menyangka Abbas itulah Umar. Sehingga Sayyidina Abbas jadi panik, lalu cepat menyebut inilah orang dia. Lalu tunjuk pada Umar terperanjat tentera Yahudi, jubah berjahit 17 tampalan jubah. Bayar. Hai, kita pakai jubah kemas, tuan-tuan. Tak ada lagi lah pergi kuliah pakai jubah tembek. 2 tampalan pun saya ingat orang tanya lah, awak jubah ustaz? Kotlah nak ikut sunnah, saya tempek 7 depan, belakang 10. Pun nak ikut perangai Umar. Confirm tak larat nak jawab. Nak murid pakat tanya. Tu kita tak ada, tak pakai kemas. Tambah nak balik daripada haji kan, nak balik haji, balik umrah, dia punya jubah tu Allah untuk Makkah berlari tengok. Kemas. Sampai ke LIA kita sambut peluk dia, bau rokok tu lagi kemas. Hisap rokok tak habis, balik Pak Haji rokok.
Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Omar bukan lekeh, sahabat bukan lekeh. Tuan-tuan jangan ingat sahabat lekeh. Walaupun ada yang miskin, tetapi ada juga sahabat yang kaya. Kita sebutlah Sayyidina Uthman, bukan kata 700 ekor kuda. Telaga Yahudi dia beli 12,000 dirham, dia infak sabilillah. Itu kena ada harta. Sebab kita nak bantu perjuangan Islam, kita nak bantu Islam begitu. Maka antara yang ada harta ialah Umar. Maka apa dia buat? Dia cerita, dia infak separuh. 100% dia infak nis. Kalau orang Mesir kata nus, makna separuh. Separuh daripada harta dia 100,000 ringgit, dia infak 50,000. Lalu dia kata, aku boleh lawan Abu Bakrin. Ni cerita dia tak tahu Abu Bakrin lagu. Saat lagi kita tengok, dia kata boleh kalah dah Abu Bakrin. Sebab dalam riwayat Omar cuba nak lawan Abu Bakrin, tak bertembung aja. Omar baru nak bagi salam, asnya Abu Bakrin kun. Tuan-tuan bayang siapa dulu cepat. Sebab mereka berebut. Sebab Nabi kata orang yang paling baik, paling elok ialah yang memulakan memberi salam. Itu paling elok. Dia start bagi salam dulu. So mereka berebut. Dia kun lah Abu Bakrin, tak sempat nak buat apa. Maka Omar kata, silap hai bulan, aku bagi separuh. Ini cerita dia. Baik, kebetulan aku memiliki harta, maka aku katakan hari ini aku akan mendahului Abu Bakar. Inilah sahabat berebut. Baik, itulah Allah besar dekat kita. Antaranya dalam Al-Baqarah ayat 148, walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Pegang yang itu 148 Al-Baqarah juzuk 2. Allah kata fastabiqul khairat, kamu mesti segera berlumba. Fastabiqu daripada kalimah sibaq. Sibaq makna berlumba. Kalau Arab kata sibaqul khair, maknanya lumba kuda. Lumba kuda. Sibaqul khair. Sibaq makna mendahului. Dalam generasi awal tidak mereka disebut as-sabiqunal awwalun. Generasi hijrah Makkah, tidakkah mereka digelar as-sabiqunal awwalun? Sibaq makna mendahului, maka berlumba. Maka Allah kata fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu atas buat baik. Berlumba. Dalam doa Imam Muslim sahih yang selalu kita baca, kan Nabi ajar kita wal ghanimata min kulli bir. Kan Nabi ajar supaya kita jadi orang kaya. Kaya macam mana? Wal ghani sifat Allah, maha terkaya. Ghani. Sebab itu kata ulama tauhid, apabila kita syahadah asyhadu an la ilaha illallah, dalam tasyahud kita bila illallah aja kita terus i'tiqad selain Allah ini maha besar, Allah juga maha terkaya. Ini kena faham. Nak angkat tu bila yang tutup salah, tersabar-gaduh lah. Nak angkat illallah pun boleh, asyhadu angkat turun pun boleh, lepas tu angkat nak turun. Yang ni macam-macam mazhab, kita tak ada masalah. Imam Malik angkat yang asyhadu terus tulis. Itu Imam Malik, mazhab Maliki, dia tulis asyhadu. Kita boleh tengok kalau semayang sebelah geng Afrika banyak mazhab Maliki.
Morocco mazhab Maliki. Kalau kita semayang di Rawdah, semayang di Masjidin Nabawi, semayang di Masjidil Haram, sebelah Maghribi, sebelah Morocco, sebelah Afrika, yang kaknya siap dia tulis. Jangan dia buat pelik, ditangkap jari dia suruh dia terajang tentu mampu. Itu pun mazhab dia, ada hal punya. Kita Syafi'i illallah aja enggak, sampailah nak bagi salam sekali lagi baru jatuh. Tak kisahlah mana-mana pun, kan angkat jari itu hanyalah sunat hayat, bukan dia jadi rukun. Mengertilah, jangan lu gaduh benda-benda seperti itu. Yang penting ialah illallah aja i'tiqad. Allah ini Al-Ghani, dia maha terkaya, dia tak perlu makhluk, dia tak perlu makhluk untuk bantu dia. Dia adalah zat, yang maha gagah dan maha perkasa. Maka antara doa yang Nabi ajar dalam Sahih Muslim ialah kita jadi golongan yang wal-ghani, golongan yang kaya, kulli bir, kaya dengan al-bir, kaya dengan kebaikan. Tu Nabi ajar. Minta dengan Allah kita jadi insan yang kaya dengan kebaikan. Berlumba-lumba buat baik satu bab, supaya kita menjadi ghani, kaya dalam kebaikan, bukan kaya dengan dosa dan kejahatan. Tak mau. Kaya dalam kebaikan. Yang itu Nabi ajar kita dalam doa yang sahih di dalam Sahih Imam Muslim. Maka Umar kata, siap, aku bagi separuh ni, tunggulah, aku akan mengalahkan Abu Bakr. Jika aku mendahuluinya pada suatu hari, maka aku menginfak setengah harta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Aku jawab, aku tinggal separuh. Apa yang tinggal untuk keluarga? Umar kata separuh. Nus, kata orang Mesir, nus, nisfu Sya'ban, separuh Sya'ban, aku tinggal separuh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, itulah Umar, hartanya dia tinggal separuh. Dan konsepnya begitu. Mesti ingat, tanggungan kita bukan pi bagi semua. Nanti kita tengok konsep pada Abu Bakr, itu ulama bahas. Ketika Abu Talha menerima berita bahawa Allah amat meletakkan syarat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dalam Ali Imran ayat 92 atau 93, ketika Allah menurunkan ayat, kamu tidak dinamakan orang yang buat baik sehinggalah kamu infak apa yang kamu sayang. Bila ayat itu turun, Nabi baca, Abu Talha tak tidur malam sebab dia ada kebun kurma yang dia cukup sayang. Sedangkan Allah kata, selagi hak sayang tu kamu tak infak, kamu tak dinamakan orang yang buat baik. Lan tanalul bir. Tak tidur malam. Besok jumpa Nabi, ya Rasulullah, infak semua. Ni semua aku bagi kebun kurma. Nabi kata, apa yang tinggal? Tinggal separuh kat keluarga. Jangan infak semua, kata Nabi. Separuh untuk keluarga. Tak boleh sampai tahap habis, sampai anak bini tak makan. Itu tak boleh. Dapat gaji 5,000, turun masjid 4,999, RM1 je tinggal. Cuma pasal beli rokok daun. Beli tembakau rokok daun. 4,999 tampung masjid Kelang Lama. Masjid senyum lah. Tak boleh lagu tu. Dia kena fikir tanggungan, infak, anak isteri makan minum dan sebagainya, hutang piutang, kereta, rumah, apa semua dia mesti fikir. Maka apa yang baki, yang itulah kita bagi sekadar yang kita mampu. Baik, lalu Nabi kata jangan bagi semua, tinggal sikit untuk anak isteri. Maka Umar kata,
aku tinggalkan separuh. Baik. Umar berkata, kemudian datanglah Abu Bakrin dengan membawa semua yang dimilikinya. Abu Bakrin main dia bawa semua, cuma tidak disebut harta dalam bentuk apa. Wang ringgit kah? Maksudnya wang dinar kah? Tapi harta lah dia bawa semua. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada, apa yang engkau tinggalkan untuk keluarga? Abu Bakrin menjawab, aku meninggalkan bagi mereka redha Allah dan Rasul. Dia angkut semua bagi. Mai-mai tanya tinggal apa? Tak ada lah, tinggal Allah Rasul. Maka ulama membahaskan kisah ini. Lalu ulama menyebut perbuatan ini hanya khas untuk Abu Bakrin sahaja. Kita tak boleh buat. Kenapa kata ulama? Kerana itulah ketinggian Abu Bakrin, iman dia. Sehingga dalam hadis sebut, kalau timbang dunia dan segala isinya, berat lagi iman Abu Bakrin. Itu dia. Maka dalam kes macam ni khas untuk Abu Bakrin sahaja. Kita tak boleh buat macam itu, pandangan para ulama. Maka dia kata tinggal hanyalah redha Allah dan Rasulnya. Lalu aku katakan, aku sama sekali tidak dapat mendahuluimu dalam bidang apapun untuk selama-lama. Hadis riwayat Abu Dawud. Bila Umar dengar begitu, Umar declare, Umar kata, memanglah aku sampai bila-bila aku takkan dapat lawan. Aku separuh, hang bagi semua. Dan saya dah sebut tadi, para ulama membahaskan hukum ini khas untuk Abu Bakrin. Kita tidak boleh ikut sampai pagi habis, sampai merempat pula. Ini Abu Bakrin, ayah mertua Nabi, sahabat yang paling kanan, masuk syurga sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tak terikut kita, tu kehebatan. Baik. Perbuatan Umar radhiyallahu anhu dalam mengungguli dan menyaingi Abu Bakrin adalah perbuatan yang mubah. Makna mubah? Harus. Mubah makna harus. Adalah perbuatan yang harus. Namun keadaan Abu Bakrin lebih baik dari Umar. Itu yang kita pernah sebut bila pengarang kitab sebut Umar, perbuatan keadaan, bukan perbuatan, keadaan hal ehwal Abu Bakrin lebih baik daripada Umar. Itu yang kita pernah sebut bahawa amalan Umar yang hebat itu, amalan Sayyidina Umar yang hebat itu, daripada start dia masuk Islam sampailah dia wafat, sampai dia sebut salat apa semua ni, amalan dia tu kata ulama hanyalah 1/10 daripada Abu Bakar. Bayang, tu pandangan ulama. Baru 1/10 daripada Abu Bakar. Nak lawan aku mana? Setara itu Sayyidina Umar punya iman, punya kehebatan, sampai tulis surat pada Sungai Nil. Mana ada postman di kulit hantar surat kat sungai. Tapi zaman Umar itu berlaku, panjang cerita, subhanallah, sampai nampak perang Badr Siah depan mata. Begitu hebat, dia tak boleh lawan Abu Bakrin. Kehebatan dia hanya 1/10 daripada kehebatan Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Itu yang tak boleh lawan. Subhanallah, kehebatan sahabat berbagai-bagai, tetapi mereka mempunyai tingkatan-tingkatan darjat masing-masing. Sebab itu kita tengok apa Allah Ta'ala sebut, la yastawi minkum
man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatal wa kullan wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Tak silap ayat nombor 10 suratul Hadid. Ayat nombor 10 surah Al-Hadid. Di tengah-tengah ayat saya baca sampai tengok darjat sahabat. Dia tak sama. Allah kata, tengok contoh. Allah kata, la yastawi minkum, tidak sama di antara kamu. Kum tu sahabat. Tak sama. Maksud kum tu bukan kita tapi para sahabat. Kenapa? Sebab ayat betul yang 10 Al-Hadid. Sebab ayat tu dia cerita tentang sahabat. Allah kata la yastawi minkum, tidak sama di kalangan kamu. Apa yang tak sama? Man anfaqa min qabli al-fath wa man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Satu golongan yang infak harta dia sebelum pembukaan kota Makkah. Satu golongan sahabat infak dan berperang. Dua di situ. Anfaqa dan qatal. Infak dan berperang sebelum Fathul Makkah. Satu kumpulan sahabat berperang sebelum Fathul Makkah. Mereka infak harta mereka dan berperang sebelum 8 Hijrah. Yakni sahabat yang involved dalam Badar, Uhud, Khandaq, Hudaybiyah. Walaupun Hudaybiyah tak perang, tetapi berkecampur perasaan karena merasakan tidak adilnya perjanjian itu, walhal baik untuk Islam. So mereka yang perang Badar dan infak pada Badar, Uhud, Khandaq dan Hudaybiyah sebelum 8 Hijrah, mereka ni kata Allah, sahabat ni yang involved dalam situasi itu, ulaika alladzina a'zamu darajatan, mereka itu lebih tinggi darjatnya daripada minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatal, daripada sahabat yang infak dan berperang selepas Fathul Makkah. Tengok, tak sama darjat. Tak sama darjat. Sahabat yang berperang dan infak sebelum Fathul Makkah, mereka lebih besar pahala, lebih tinggi darjat daripada sahabat yang perang dan infak selepas pembukaan kota Makkah. Itu dia, tak sama. Sebab kita boleh fahamkan sebelum kemenangan Fathul Makkah, kita boleh fahamlah susah macam mana perang Badar, susah macam mana Allah serban koyak pelepah tamar 2 ekor kuda, 70 ekor unta, bergilir-gilir naik unta daripada Madinah menuju ke Badar, 168 kilometer jauhnya, jalan kaki, majoriti jalan kaki. Susah. Mai perang Uhud, awak tak susah. Nabi pecah geraham, Nabi jatuh dalam lubang. Siapa panjat Jabal Rumah, Bukit Pemanah tu, pandang depan kita Bukit Uhud, bawah tu ada sekolah rendah Pak Arab, sekolah rendah Islam. Sekolah rendah Islam tu dulu tapak Rasulullah jatuh dalam lubang, situlah Nabi jatuh. Lah jadi sekolah rendah Pak Arab, tepi bawah Bukit Uhud, situlah Nabi jatuh di dalam peperangan Uhud. Susah, pecah geraham, 70 sahabat syahid. Sayyidina Hamzah mereka tikam, tombak ikut suka. Sedih Nabi. Susah. Mai perang Khandaq, apa yang tak susah? Perang Khandaq, makanan tak cukup, terpaksa gali parit, terpaksa terima cadangan dengan lapang hati. Walaupun susah menerima cadangan Salman, ambil alat
solat kita gali parit, musim sejuk, makanan tak cukup, sehingga disebut di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum bahawa sesungguhnya perang yang Nabi paling sakit, perang yang Nabi paling letih ialah perang Khandaq, perang Ahzab. Musim sejuk, makanan tak cukup, gali parit. Musuh 10,000, Yahudi Bani Quraizah belak. Itu yang lepas tu Quraizah dihukum selepas peperangan Ahzab. Tuan-tuan, susah. Mari Hudaybiyah, perasaan pula berkecamuk. 21 kilometer Hudaybiyah dengan Makkah, sikit lagi nak sampai, tiba-tiba dia halang tak boleh buat umrah. Oh, naik angin sahabat. Nah, yang ni sebelum Fathul Makkah, siapa yang terlibat dalam kes ini tinggi darjatnya di sisi Allah berbanding yang sesudah Fathul Makkah. Dah menang kan? Lepas Fathul Makkah 8 Hijrah menang, berlaku perang. Apa dia? Perang Hunain. 12,000 tentera. Walaupun Allah peringkat awal kerana dia menyimbang derah, dah menang. Derah, sembang, belagak, angkuh, sombong. Sebab tu kita kata jangan ada sifat itu. Tasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat angkuh 12,000 dalam perjalanan ke Hunain sembang. Kita pukul maut puak-puak Hawazin ni. Depa 3,000 kita 12. Hari tu badan kita seberapa badan? Tak ramai, kita 1,000 je pun. Nak lawan kita, maaf, 300 lebih aja. Kita pukul musyrikin elok ni 12,000. Bang puy puak-puak tu tunggak di saokok dia. Puy belagak cakap Allah pukul tapi menang. Diikuti dengan lepas tu Tabuk, apa semua perang Tabuk tak jadi, sahabat dah kaya, infak apa semua. Maka Allah kata yang infak sebelum Fathul Makkah lebih tinggi darjat selepas Fathul Makkah. Makna apa? Mufassirin kata demikian berbeza darjat sesama sahabat, dan demikianlah berbeza darjat sesama kita di sudut amalan. Ada orang yang dia mampu tiap-tiap pagi bangun tahajud, dipersilakan, itu darjat tuan-tuan mampu buat. Ada orang yang mampu sebulan sekali khatam Quran, sila. Ada orang yang tiap-tiap hari dia boleh selawat ke Nabi 1,000 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 1,000, sila. Ada orang tak mampu. Ini darjat masing-masing. Namun yang penting ialah kita menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita berbeza darjat di sudut amalan masing-masing, terutama amalan-amalan yang sunnah. Yang penting hak wajib jangan kecoh, hak wajib jangan buat lebih kurang. Yang tu kena jaga. Sunnah berbezalah kita. Nak tinggi darjat, lagilah banyak kita buat amalan-amalan sunnah. Ada orang sehari Quran pun tak baca, punya tok wali dia, punya sibuk sehari 2 ni kan sibuk menengok WhatsApp, sibuk menengok laporan-laporan terkini, macam-macam cerita, macam-macam TikTok yang masuk, yang kelakar pun ada, yang menghiburkan hati pun ada, macam-macam. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, jangan sampai kalut tengok keputusan pilihan raya sampai Quran pun tak baca. Ni hak biru punya manusia, tak mau macam tu. Baca berapa kali kita pesan, sesungguhnya Quran ini hudan wa rahmat, dia petunjuk dan dia rahmat dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Maka tuan-tuan, muslimin dan muslimat, perkara yang Umar buat adalah mubah, harus saja hukumnya dalam membezakan darjat para sahabat, sehingga penulis kitab menyebut keadaan Abu Bakr lebih tinggi daripada Umar. Walhal Umar dan Abu Bakr termasuk
di dalam ayat tadi 10 Al-Hadid, iaitu mereka terlibat sebelum Fathul Makkah. Tinggi dah darjat, tetapi Abu Bakrin lagi tinggi darjatnya dalam suasana yang kita dah sebut tadi. Ini kehebatan Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Dan kita pun begitu, di sisi Allah berbezalah ikut amalan kita. Ada orang mampu sedekah RM1, sila. Ada orang mampu RM10, no problem. Yang penting semuanya dapat pahala daripada Allah. Darjat berbeza. Begitu. Sahabat Allah Ta'ala sebut di penutup ayat 10 Al-Hadid itu, Allah kata wa kullan wa'adallahul husna. Namun demikian kata Allah, kedua-dua golongan ini tetap mendapat kebaikan daripada Allah walaupun generasi selepas Fathul Makkah. Ada tak yang masuk Islam selepas Fathul Makkah? Panglima Islam ada. Ikrimah bin Abi Jahal, anak Abu Jahal. Ikrimah zaman kafir, dia tolong ayah dia lawan Islam. Lepas tu dia terima Islam waktu bila? Fathul Makkah. Maka dia berperang dalam peperangan Yarmouk selepas Fathul Makkah. Maka darjatnya kurang daripada sahabat sebelum Fathul Makkah. Bukan tak ada. Itu Allah nak ajar mengikut suasana. Dalam keadaan hujan lebat, pukul 4 pagi hujan, satu golongan tarik selimut, satu golongan bangun untuk tahajud. Kan hebat? Kan hebat? Satu golongan bangun tengok pukul 4 lagi tarik selimut sebab kaki sudah terbuka, sejuk. Tarik selimut. Satu golongan bangun tahajud, satu golongan cucuk rokok. Pukul 4 cucuk rokok, lepas tu tidur pula. Kan lain kita. Berbeza dalam keadaan sedemikian. Yang penting subuh jangan pukul 10 pagi. Yang tu paling penting. Jangan subuh pukul 10 buat terperanjat pula. Dia kata subuh 6-5 minit kau. Dia buat terperanjat. Sepak muka dia lepak dalam kolam taman. Dalam keadaan kita mesti darjat had sunat tentulah berbeza. Begitulah para sahabat. Namun kedua-dua golongan ini tetap Allah janjikan dengan al-husna, dengan kebaikan. Baik. B. Abu Bakrin menjadi pengurus haji. Tak sempatlah nak bahas itu panjang. Menjadi pengurus haji. Nanti kita tengok siapa yang buat haji, dan kita akan tengok nanti penurunan surah At-Taubah. Penting dalam fasal kita akan tengok penurunan surah At-Taubah. Apa kesan penurunan surah At-Taubah kepada musyrikin Makkah pada waktu itu? Bilakah diturunkan surah At-Taubah? Dalam bab ini kita akan baca nanti kehebatan itu, dan kita akan lihat Abu Bakrin memimpin satu jamaah haji, dan ketika itulah berlakunya penurunan surah At-Taubah. Dan kita akan tengok sedikit impak yang besar kepada musyrikin Makkah, yang pada waktu itu mereka sudah tidak punya kekuatan. Yang tinggal hanyalah Abu Sufyan yang menanti-nanti kedatangan Nabi untuk mengambil kota Makkah. Abu Sufyan sudah lemah pada waktu itu. Kita akan tengok nanti pada sesi yang akan datang, insya-Allah taala. Muslimin dan muslimat sekalian, kita ucapkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan keamanan kepada bumi kita Malaysia, khususnya dalam pilihan raya yang lalu. Alhamdulillah, tidak ada benda buruk yang berlaku sebelum pengundian. Sewaktu hari mengundi yang banyak isap rokok, itu biasa.
Dan selepas pengujian, alhamdulillah, kita ucap syukur kepada Allah yang menang terus mentadbir, yang kalah itulah pilihan rakyat yang kita mesti terima bahawa dalam sistem demokrasi begitulah keadaan dan suasananya yang mesti kita hormati pilihan rakyat, kerana nama pun dari rakyat, untuk rakyat, kepada rakyat. Itulah demokrasi. Muslimin dan muslimat sekalian, semoga Allah memakmurkan bumi kita, negeri Kedah terutamanya, dengan iman, ketakwaan, insya-Allah wa biiznillah, dan seluruh negeri di dalam bumi Malaysia ini keamanan, keharmonian, rahmat yang Allah kurniakan berkat kita berpegang kepada halal dan haram yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Surah Al-A'raf, Allah berjanji, kalaulah sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, nescaya kami akan buka untuk mereka keberkatan daripada langit dan keberkatan daripada bumi. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat pemimpin dan rakyat mestilah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan mengirimkan berkat dan rahmat, menunaikan janjinya, kerana Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tak berhenti nak mungkir janji. Yang mungkir janji ini banyak manusia. Allah tidak pernah memungkiri janji. Allah janji nak curahkan rahmat, dia curahkan. Syarat aman wattaqau, beriman dan bertakwa. Itulah yang Allah minta kepada kita daripada pemimpinnya sampai rakyatnya, insya-Allah taala. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua, dan kita sambung pada perkara B, Abah Bakri menjadi pengurus haji, dan kita akan hurai sedikit tentang penurunan surah At-Taubah pada bulan hadapan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan